Okey, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan tajuk 14. Hari ini kita tengok tajuk 14.6 iaitu saling bergantung antara pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Dia sama-sama saling memerlukan. Okey. Bandar akan bagi sesuatu kepada luar bandar akan bagi sesuatu kepada bandar. Okey. Dua benda ni, dua entiti ni adalah saling bergantung dan mempengaruhi keperluan antara satu sama lain. Okey. Okey. Kawasan luar bandar melengkapi keperluan bandar. Okey. Apa yang luar bandar bagi kepada bandar? Itu masa dia lah. Yang pertama iaitu membekalkan makanan kepada penduduk bandar seperti beras, telur, susu, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan. Benda-benda ni, beras atau padi, telur, ladang telur, ayam telur, susu, peternakan lembu tenusu ni, daging, kebanyakan sektor-sektor peternakan, sayur, kawasan tanaman sayur dan buah-buahan ni boleh dikatakan majoritinya, sebahagian besarnya terletak di luar bandar. Sebab di bandar tu bangunan, penuh dengan bangunan, pejabat, kedai. So memang tak ada tempat lah. Takkan nak bela ayam pula, takkan nak buat ladang ladang ternakan ayam dekat tengah-tengah bandar kan, tak sesuai lah. Kita kan nak tanam padi tengah-tengah bandar. Okey. Tapi ada negara dia buat padi dia tanam dalam bangunan. Contoh kat Jepun tu ada dah buat dah. Padi tu ditanam dalam bangunan sebab dia tak nak terlalu bergantung, adalah dia nak memaksimumkan ruang dia. Okey. Kemudian dia membekalkan bahan mentah kepada kilang seperti kelapa sawit untuk perindustrian, minyak sawit, margarin, sabun dan bahan kosmetik. Okey, bahan mentah kepada kilang, apa-apa bahan mentah lah. Produk bahan mentah dihantar kepada kilang. Kilang ni terletak di bandar-bandar industri lah. Biasa dekat kawasan bandar tu ada setengah bandar yang ada kawasan perindustrian. Okay, menyediakan pasaran bagi barangan keluaran kilang di bandar. Okay, pasaran lah. Maksudnya kita nak jual barang tu, okay, dekat bandar lah tempat dia. Sebab dekat bandar ramai orang. Okay. Misalnya pasaran untuk pakaian, barangan elektrik dan makanan yang diproses. Serap. Tadi. Pasaran keluaran bandar. Okay. Kilang-kilang dekat bandar tadi keluarkan barangan. So dia hantar ke luar bandar juga untuk penduduk di luar bandar beli. Okay. Membekalkan tenaga kerja. Ini biasa. Duduk dekat luar bandar, tak kampung, kerja dekat bandar. Biasalah ni. Sektor pembuatan, sektor pembinaan, sektor perkhidmatan. Okey, banyaklah. Ini biasalah. Okey, menyediakan kawasan ekopelancongan dan rekreasi untuk orang bandar. Okey, seperti hutan lipo dan air terjun. Kalau bijak, orang luar bandar ni boleh buat duit lah. Okey. Kalau orang bandar dia tak ada tempat untuk rekreasi yang berkaitan dengan alam, jadi dia akan pergi ke tempat untuk ekopelancongan. Kalau di Kelantan ni contohlah, tapi ni tak itu mana pun. Kawasan-kawasan air terjun, kalau benda ni dimajukan, jadi orang luar bandar dapat buat perniagaan dekat sekitar kawasan tersebut lah. Okay. Kalau jenis ada modal sikit, boleh buat macam resort lah, resort kat hutan. Ada permintaan sebab orang bandar ni dia banyak duit dan dia akan cari tempat untuk lari dari bandar sekejap, dia pergi masuk dari hotel ke air terjun ke untuk rehatkan dia punya minda dia lah. Okay. Luar bandar juga menyediakan tempat tinggal kepada pekerja di bandar. Okay. Ini macam berkait dengan tenaga kerja tadi lah. Tapi ni adalah tempat tinggal. Tenaga kerja ni maksudnya orang.
orang tu sendiri. Tinggal lah, dia tinggal dekat luar bandar, kerja dekat bandar. Tu biasa jugalah. Okey, kita tengok pula macam mana bandar melengkapi keperluan bagi luar bandar. Okey, apa yang bandar bagi kepada luar bandar? Yang pertama, menyediakan pasaran. Maksudnya macam balas yang baliklah tadi. Tempat untuk pasarkan hasil pertanian ni adalah di bandar. Sebab di bandar lah terletaknya ramai orang, banyak restoran. Jadi kalau nak hasil pertanian tu lebih cepat habis, okey, dan laku, dia jual lah kat bandar. Kalau jual kat kawasan kampung sendiri, memanglah tak habis. Sebabnya kebanyakan ada sendiri juga. Okay, ada kebun motel, duk jual kawasan kampung sendiri, memang tak habis lah. Sebab muka orang tak ada berlaku kebun kan. Jadi kalau nak jual, jual lah dekat bandar. Sebab orang bandar tak ada kebun lah. Okay. Seperti hasil pertanian, hasil hutan, hasil laut dan peternakan. Okay. Bandar adalah tempat untuk pasaran. Kalau kita nak jual hasil keluaran pertanian lah, terutamanya peternakan. Okay, bandar bergantung kepada luar bandar bagi memperoleh makanan dan bahan mentah untuk industri dan perdagangan, contoh ayam, contohnya telur dan ayam daging. Okay, bandar keperluan makanan dan bahan mentah untuk industri. Okay, bandar juga adalah tempat untuk memproses barangan siap seperti pakaian, makanan, ubat-ubatan dan barangan elektrik. Bandar akan memberikan perkhidmatan seperti pengangkutan, keuangan dan keselamatan. Ya, bank tu semua ada kat bandar. Pengangkutan maksudnya stesen-stesen, bas lah ni tak berapa nak hidup dah bah. Tapi kalau ke Grab Grab car ke apa lagi, My Car ke, ni mana-mana tempat asalkan ada internet adalah akan ada orang pergi ambil orang. Lah ni mudah sikit. Zaman internet ni mudah. Okey. Tapi kebanyakan sektor perkhidmatan terutamanya berkaitan dengan perniagaan akan ada kat bandar lah. Bandar juga merupakan pusat pentadbiran, okay, contohnya pejabat tanah dan sebagainya lah. Okay, menyediakan pelbagai jenis kemudahan seperti perubatan, klinik dan hospital. Tapi luar bandar pun ada klinik biasa. Cuma kalau nak perlukan rawatan yang lebih lanjut, perlukan rawatan yang lebih, orang kata kepakaran tinggi, alat yang lebih moden memang kena pergi hospital lah. Dan kebanyakan hospital ni ada dekat bandar. Pendidikan, terutamanya pendidikan tinggi, okay, hiburan, rekreasi dan juga pusat membeli belah. Okay. Ini pun berkait dengan perkhidmatan jugalah. Okay, menyediakan peluang pendidikan tinggi. Okay, contoh ni dia bagi Bandar Baru Bangi, iaitu kita panggil bandar pendidikan. Menyediakan perkhidmatan keuangan. Ni dia dah ulang dah balik lah. Seperti bank dan syarikat insurans. Mewujudkan peluang pekerjaan bagi penduduk luar bandar. Okay. Macam tadilah, penduduk bandar duduk di luar bandar, bekerja dekat bandar. Sebabnya dekat kawasan luar bandar sendiri tak banyak peluang pekerjaan. Kalau ada pun gaji tak banyak, gaji murah sangat. Okay, kena pergi ke bandar untuk bekerja. Okay. So itu saja untuk tajuk 14.6. Sudah habis rasanya tajuk 14 ni. So imbas kembali, nanti boleh tengoklah poin-poin penting dia tulis sini. Dan siapkanlah cabaran minda bahagian A dan B. So, nanti untuk tempoh ulang kaji bila dah habis ni, kita akan buat ulang kaji yang cabaran minda dia lah, dan soalan dia sekali. Okay. Buat dulu, nanti kita bincang kemudian. A, B dan C.
Kemudian kita akan masuk bab 15, itu bab terakhir dalam sukatan. Jadi bulan 10 ni kita akan habiskan bab untuk tingkatan 4 lah. Semua bab tingkatan 4. Jadi kemudian dah habis tu kita akan bersekolah sampai bulan 2. Bulan 12 cuti. So ada lebih kurang 3 bulan setengah ke lebih kurang. So kita akan buat ulang kaji sajalah untuk tajuk-tajuk dalam tingkatan 4. Okay. Okay, itu saja. Sini kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan jangan lupa buat nota dan cabaran minda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.